Yang berusaha Puan Faiza Jumari, Pengetua Sekolah Menengah Setiabudi. Yang dihormati Barisan Pentadbir Sekolah Menengah Setiabudi, Barisan Guru-Guru, seterusnya pelajar-pelajar tingkatan 1 dan pelajar baru 2021 yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada hari yang berbahagia ini bagi menyempurnakan Hari Orientasi Tingkatan 1 dan Pelajar Baru bagi tahun 2021. Selamat datang ke Sekolah Menengah Setiabudi. Baik, pihak majlis mengalu-alukan kehadiran pelajar tingkatan 1 dan pelajar-pelajar baru semua, seterusnya memeriahkan lagi program pada hari ini. Program orientasi ini diadakan bagi memperkenalkan Sekolah Menengah Setiabudi kepada pelajar-pelajar sekalian dan juga memberi taklimat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ehwal murid, bahagian akademik dan co-curriculum di Sekolah Menengah Setiabudi. Program orientasi ini juga akan diadakan dalam 2 sesi. Bagi sesi pagi, pihak sekolah akan memberi taklimat tentang hal ehwal murid dan akademik, manakala sesi petang akan diteruskan dengan taklimat co-curriculum dan sesi pendaftaran unit co-curriculum yang melibatkan unit beruniform, kelab dan persatuan, sukan dan permainan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang unit co-curriculum, anda perlu sertai program ini sehingga waktu petang nanti yang akan bermula pada pukul 2 petang. Jadi, pastikan anda sertai program ini. Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan nyanyian lagu sekolah dan selawat badriyah. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu sekolah ini. Suluh bakti mulia, kecemerlangan dicipta, suara anak merdeka untuk sebuah impian. Restu guru ayah
Bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, pihak majlis mempersilakan Al-Ustaz Muhammad Syafiq bin Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. Ya Allah, satukanlah hati kami, rapatkanlah ukhuwah di antara kami, kuatkanlah diri kami menghadapi segala bentuk ujian dan juga dugaan-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami mencapai cita-cita kami untuk berjaya di dunia dan di akhirat dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari yang penuh berkat ini, kami merafakkan tangan pada pagi ini, bermohon agar dipermudahkan segala urusan para pelajar sekolah menengah setia budi pada tahun ini. Ya Allah, permudahkanlah kami saat menuntut ilmu agar kami mudah memahaminya. Permudahkanlah urusan para guru di setia budi yang memberi tunjuk ajar, bimbingan juga didikan jasmani dan rohani. Dan permudahkanlah juga urusan kedua ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan dan semangat kepada anak-anak pelajar untuk cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga berdoa agar diberi kekuatan untuk mencapai slogan sekolah setia budi nombor 1 serta impiannya menjadi pusat pendidikan swasta yang terbaik di Malaysia menjelang tahun 2025 dengan izin-Mu ya Allah. Allahumma ya Hannan ya Mannan, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak COVID-19 yang sedang menular sekarang ini, serta berikanlah kekuatan dan permudahkanlah segala urusan para petugas barisan hadapan dalam menempuhi ujian-Mu ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syafiq. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, majlis pada pagi yang mulia ini akan dimulakan dengan ucapan alu-aluan dan taklimat daripada Ustaz Muhammad Zulfadli bin Razali, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Setia Budi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah Yang Besar Puan Faiza Jumari, Pengetua Sekolah Menengah Setia Budi, yang dihormati Barisan Pentadbir, Cikgu Supaidin Paiman, Penolong Kanan Akademik, Cikgu Zaid Ibrahim,
rongkanan core curriculum, barisan ketua jabatan, guru-guru, majlis pemimpin setia budi, seterusnya pelajar-pelajar tingkatan 1 dan pelajar baru sesi 2021 yang dikasihi sekalian. Baik, kita akan teruskan dengan penerangan dan taklimat ringkas dari Jabatan Hal Ehwal Murid, iaitu saya Muhammad Zulfadli bin Muhammad Razali, Perlengkanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Setia Budi. Apa khabar semua? Okey, moga semua sihat dan dalam keadaan sejahtera dan insya-Allah semua dipermudahkan segalanya. Okey, baik. Untuk makluman semua, unit kumpulan pelaksana dan unit program Jabatan Hal Ehwal Murid ada 8 unit di bawah kelolaan Jabatan Hal Ehwal Murid, iaitu yang pertama iaitu unit disiplin. Okey, yang mana dia diketuai oleh Cikgu Azmi Muhammad Deni, dan seterusnya unit dakwah irsyad Ustaz Asik Puniran, dan seterusnya unit kaunseling. Okey, diketuai oleh Cikgu Nur Afifah Marni, dan ada unit majlis pemimpin setia budi, yang mana semua pemimpin-pemimpin sekolah di bawah majlis pemimpin setia budi, iaitu pengawas, PADA, PRS, pengawas pusat sumber, quartermaster, majlis ketua tingkatan dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya, di bawah Jabatan Hal Ehwal Murid, kita ada unit perhimpunan dan unit media, iaitu diketuai oleh Cikgu Fuzaimi. Dan seterusnya kita ada unit 3K, okey, untuk memastikan persekitaran kondusif untuk mengecapi kejayaan. Kita ada unit 3K yang diketuai oleh Cikgu Nurul Hidayah Abdul Kudus. Seterusnya kita ada unit perkhidmatan makanan, yang mana ia diketuai oleh Cikgu Asmaniza alias, dan seterusnya unit kebajikan di bawah Cikgu Sierra Rahayu Lemza. Baik. Okey, kita pergi kepada matlamat Jabatan Hal Ehwal Murid, yang mana ia memastikan membangunkan sasiah dan adab pada setiap pelajar. Seterusnya, ia mengukuhkan rohani, spiritual setiap pelajar sekolah menengah setia budi, dan seterusnya membina jati diri yang kukuh, yang solid bagi pelajar sekolah menengah setia budi, dan akhir sekali pembangunan sifat kepimpinan dan ihsan, iaitu banyakkan tanggungjawab sosial korporat, iaitu CSR. Okey, yang mana apabila kita belajar, apabila kita menuntut ilmu, apa yang kita dapat, kita bawa, kita sumbangkan kepada masyarakat. Okey, baik. So, apabila kita lihat kepada fokus dan matlamat Jabatan Hal Ehwal Murid, pembangunan sasiah dan adab, pembangunan rohani, pembangunan jati diri, pembangunan sifat kepimpinan dan ihsan. So, pihak pentadbir dan pihak pengurusan sekolah menengah setia budi membuat satu plan tindakan menyeluruh dan program bersepadu sekolah menengah setia budi selaras dengan FPK. Boleh cikgu tanya? Okey, siapa yang tahu FPK? Okey, yang ini orang kata apa, dasar bagi pendidikan, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. So, apabila kita merancang, okey, membina, merangka satu plan tindakan yang menyeluruh dan program bersepadu untuk melahirkan seorang pelajar yang berketerampilan, okey, yang berilmu pengetahuan, yang berakhlak dan bertanggungjawab, yang mana ia berupaya mencapai kesejahteraan diri dan seterusnya disumbangkan, okey, terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Barulah ia jadi program yang menyeluruh dan program bersepadu yang melahirkan modal insan yang berjaya. Okey, baik. So, pelan tindakan menyeluruh dan program bersepadu di bawah Jabatan Hal Ehwal Murid yang ada 3, iaitu yang pertama kempen adab dan sejahtera, future leaders, iaitu pemimpin masa depan. Okey, ni anak-anak pelajar-pelajar
tingkatan 1 dan semua pelajar baru sesi 2021, kamu semua bakal pemimpin masa depan, khalifah. So bagilah peluang kepada pihak sekolah untuk develop kamu punya jati diri, kamu punya sifat kepimpinan, yang mana kamu akan menjadi modal insan yang terbaik yang boleh menyumbangkan kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Baik, dan yang ketiga iaitu persekitaran kondusif untuk mengecapi kejayaan, kecemerlangan, yang mana apabila kita sumbangkan pada masyarakat, contohnya daripada unit 3K, kita banyakkan CSR, tanggungjawab sosial korporat. So kita perlukan persekitaran yang kondusif untuk memastikan setiap orang berjaya. Baik, kita pergi satu persatu. Yang pertama, kempen adab dan sejahtera. Untuk makluman semua pelajar tingkatan 1 dan pelajar baru sesi 2021. Untuk berjaya, yang pertama sekali adalah patuh peraturan yang telah ditetapkan. Apabila dia boleh follow, the great follower, the great leader start from great follower and great listener. Yang mana apabila dia boleh follow apa yang telah ditetapkan, dia adalah seorang yang berjaya. Seterusnya, anugerah Budi Bestari, iaitu anugerah satu penghargaan kepada pelajar-pelajar yang menunjukkan kecemerlangan dari pelbagai bidang, pelbagai aspek. Mungkin dari segi akademik, mungkin dari segi hal ehwal murid, mungkin dari segi sasiah, mungkin dari segi kepimpinan, mungkin dari segi sifat ihsannya, mungkin dari segi akhlaknya, dan mungkin dari segi pencapaian kurikulum dia. Dan seterusnya kepada takrim adab pun salah satu anugerah kepada pelajar, reward kepada pelajar yang menunjukkan potensi diri yang terbaik. Seterusnya, dalam kempen adab dan sejahtera, kita ada kempen jati diri, jadi. Jati diri, yang mana setiap pelajar perlu kukuhkan prinsip dan jati diri supaya kita boleh tempuh segala cabaran dan dugaan yang hadapi. Macam contoh sekarang ni kita masa PKP. Apa yang kita telah sediakan dalam diri kita, bagaimana kita nak menerima. Itu pun salah satu sifat yang perlu ada dalam setiap diri manusia. Seterusnya kita ada pengukuhan ibadah. Dari segi taharahnya, dari segi solatnya, yang mana di sekolah menengah Setiabudi kita buat solat zuhur secara berjemaah. Dan seterusnya kita ada tazkirah. Ini kalau kita bercerita tentang fizikal, yang mana yang orang kata dah tak ada PKP. So solat Jumaat pun ada dilakukan di sekolah. So kita akan dalam panitia pendidikan Islam, unit dakwah irsyad, yang mana kita modulkan program-program untuk mengukuhkan ibadah setiap pelajar. Seterusnya fardu ain, fardu ain enhancement, pengayaan fardu ain, yang mana kita kena tahu apa yang fardu pada setiap pelajar. Solat, taharah, bersuci, kesempurnaan solat, yang mana akan dibimbing oleh ustaz-ustazah dan unit dakwah irsyad bagi setiap pelajar. Seterusnya kita ada Ihya Ramadan, yang mana ada satu rangka, satu program pada bulan Ramadan, yang mana adanya nuzul Quran, adanya tadarus. Walaupun tahun lepas kita sesi 2020, walaupun kita ada PKP, tapi kita boleh meneruskan dengan cara yang mengikut norma baru. Baik, seterusnya ada takmir akademik dan rohani, iaitu ia fokus kepada pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5, yang mana kita masa yang sama kita fokus kepada akademik, kecemerlangan, dan pada masa yang sama kita kena kukuhkan rohani agar ia dapat tempuh, agar dia kuat, agar dia fokus, yang dia boleh selaras dengan kejayaan. Baik, kita pergi kepada takmir jelajah masjid, yang mana kita memilih masjid-masjid yang tertentu, yang mana kita akan buat satu program di setiap masjid yang terpilih. Dan
Lain sekali dalam kempen adab dan sejahtera kita ada career, kerjaya, program kerjaya, yang mana dia sesuai kepada pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4, yang mana kita nak kena tahu apa kecenderungan pada setiap pelajar tersebut. Mungkin dia berminat kepada aliran stream, aliran stream yang ada, science stream, dia nak jadi doktor. Tapi kalau ikut kepada psikometrik, ikut kepada kecenderungan yang ada, dia mungkin ke stream yang lain. Baik, seterusnya, yang ini yang perlu diterapkan, kempen adab di sekolah menengah setiabudi. Untuk pengetahuan kamu semua, yang pertama, itu amanah. Amanah sebagai anak, amanah sebagai pelajar, amanah sebagai hamba Allah, yang mana ada jiwa Quran, yang mana diri kita ni kena sentiasa diterapkan dengan Quran, supaya kita senang. Quran tu cahaya, kita mudah. Seorang penuntut ilmu perlu ada cahaya untuk senang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin. So bila yang kedua disiplin, sifar lewat dan tidak hadir. Pastikan kita berjalan sekolah, sesi persekolahan start jam 8 pagi. So elakkan daripada kita lewat dan tidak hadir. Sebab bila kita lewat dan tidak hadir, kita akan ketinggalan. Seterusnya, dalam disiplin ni dia ada jiwa pemimpin dan pengurus, leader and manager. Perkara ni yang perlu diterapkan pada semua pelajar. Bagaimana dia boleh jadi leader dan bagaimana dia boleh jadi manager. Sasiah diri, akhlak, dan sifar major case, maksudnya kes-kes berat. Kita kena elakkan semua pelajar sekolah menengah setiabudi patuh peraturan sekolah. Seterusnya kita pergi kepada akhlak. Kita terapkan nilai 3S. Senyum, sapa, salam. Sebelum ni kita senyum, sapa, salam. Itu Islam yang menuntut kita supaya kita senyum, sapa, salam. So tapi kalau zaman masa PKP ni, kita senyum, sapa dan kita kita menyantuni semua. Tak kira lah cikgu ajar subjek ke, kita kenal ke tak kenal ke, kita kena sentiasa terapkan diri kita supaya dengan 3S. Dalam akhlak juga, baik personality, etika sosial. Etika sosial ni bagaimana kita hidup bermasyarakat, bagaimana kita etika sosial kita dalam media sosial, dalam IG, dalam Facebook, dalam Twitter dan segalanya. Seterusnya, B dia ada dua, bijak dan budi. Bijak memilih yang terbaik, bijak membuat keputusan, yang mana ada budaya ilmu, budaya ceria, budaya minda kelas pertama. Dan budi juga, B yang kedua iaitu budi bahasa, budi pekerti dan budi bicara. Baik, kita pergi kepada pelan tindakan yang kedua iaitu future leaders. Yang mana kita kena develop sifat kepimpinan kepada semua pelajar, yang mana kamu semua ni pemimpin masa depan. Kita ada anugerah Khalifah Remaja pada 2019. Kita buat peringkat kebangsaan, yang mana syarahan agama, dari segi individu dan dari segi kumpulan, bagaimana dia menggunakan dalil-dalil yang sahih, untuk melahirkan seorang da'i, seorang khalifah. Seterusnya, future leaders, dia perlu ada tanggungjawab sosial korporat, iaitu CSR. Bagaimana dia sumbangkan kepada masyarakat, bagaimana dia sumbangkan kepada ibu bapanya, bagaimana apa yang dia belajar di sekolah, dia praktikkan di rumah. Apa yang dia belajar di sekolah, dia praktikkan di masjid, di surau dan di tempat-tempat. Maksudnya kalau kita belajar, dididik untuk bersihkan kelas, maksudnya kita bersihkan rumah. So pastikan perkara tu, tanggungjawab sosial korporat tu ada dalam setiap jiwa pelajar. Seterusnya, leadership training, khusus kepimpinan kepada pelajar-pelajar yang dilantik sebagai pemimpin sekolah. Majlis Anugerah Khalifah, anugerah kepada pemimpin-pemimpin sekolah. Dan alhamdulillah, kita pada 2019, Sekolah Menengah Setiabudi antara 10 sekolah swasta yang terpilih
mengikuti program MFLS kerjasama Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan. Okey, pilih pelajar sekolah menengah setiap budi untuk orang kata mengikuti kursus kepimpinan yang dijalankan oleh Kementerian Belia Sukan dan Kementerian Pendidikan Malaysia di salah satu kamp. So dia akan bercampur dengan sekolah SBP, dengan sekolah berasrama penuh, sekolah agama. Okey. Seterusnya kita ada program pertukaran pelajar dan jaringan peningkatan antarabangsa yang mana kita pernah pada 2018 ada 3 orang pelajar pergi Korea, kita exchange student, dan pada tahun lepas, okay, 2019, okay, ada 19 pelajar, okay, pelajar yang pergi ke Jepun, ke Nagoya untuk buat exchange student, program pertukaran pelajar yang mana ia perlu mengikuti gaya hidup orang Jepun dan penerapan tu, tanggungjawab sosial korporat, apa yang kita belajar kita praktikkan. Okey. Baik, seterusnya persekitaran kondusif untuk mengecam pekerjaan. Kita ada skuad kita semula yang mana bekerjasama dengan Majlis Bandaran Selayang yang botanis, okey, yang mana kita mewujudkan satu program CSR, okey, menjaga tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada, okey, green, okey, relief, okey, kita tanam semula, kita jaga pokok yang telah ada. Seterusnya kita ada pertandingan kelas yang terbersih dan gotong royong, okey, setiap kali kita nak cuti sekolah, kita akan buat satu gotong royong khas supaya kita sentiasa memastikan keadaan kelas kita tu sentiasa bersih, ceria dan kondusif. Okey, baik, seterusnya kita ada eco-break competition, green and recycle, pengumpulan pakaian dan barang terpakai yang mana pada tahun lepas, okey, kita ada buat kerjasama dengan Fama, okey, kita kumpulkan pakaian dan barang terpakai dan kita serahkan, kita bagi kepada Fama untuk buat satu program CSR, tanggungjawab sosial korporat. Maksudnya relief campaign, okey, maksudnya kita meminta dana sumbangan pokok-pokok dan kita jaga pokok tersebut supaya kita nampak persekitaran kondusif di sekolah menengah setiap budi. Ada seminar kesihatan dan yang pentingnya cleaning time. Okey, setiap kali akhir kelas kita habis pukul 4 dan kita balik pukul 4.10, kita kena terapkan nilai cleaning time. Kita kena bersihkan kelas dan masa norma baru ni mana kita kena sanitize balik semuanya baru kita boleh pulang ke rumah. Baik, seterusnya kita pergi kepada selawat Badriah yang mana selawat ini selalunya dibacakan di dalam perhimpunan. So kamu semua perlu tahu, perlu hafal selawat Badriah. Okey, baik, dan satu lagi selawat Tafridiyah yang mana kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita banyakkan selawat. Okey, kita kena cari rahmat, syafaat, karamah, berkat dan restu. Yang mana rahmat daripada Allah SWT, syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, karamah mak ayah, ibu bapa, kita kena hormat dia. Berkat, guru dan restu, doa daripada yang lain. Baik, yang ini penting kepada semua pelajar tingkatan 1 dan pelajar baru sesi 2021. Ketika pemakaian pelajar, seorang pelajar yang berjaya, yang cemerlang, dia akan menjaga etika pemakaian dia. First impression, dress for success. So, uniform rasmi hari Isnin. Pakaian lengkap. Kalau lelaki, dia perlu baju dengan panjang, okay, tie, ada blazer, seluar hitam, kasut hitam, stokin hitam. Sama juga dengan pelajar perempuan, ada blazer. Itu uniform rasmi Isnin yang mana ada perhimpunan pagi. Uniform rasmi hari Selasa dan hari Khamis, okey, tanpa blazer. Okey, dan seterusnya uniform jambori pada hari Rabu dia alternate dengan uniform sukan dan uniform baju uniform, unit uniform. Okey, yang mana dari kadet polis, BBSM, Puteri Islam. Yang mana uniform jambori kamu perlu pakai t-shirt jambori, okey, tracksuit hitam dan kasut hitam, stokin hitam. Tapi untuk uniform sukan,
mengikut rumah sukan merah, biru, hijau, kuning, slot track. Okey, dan kamu boleh dibenarkan pakai kasut sukan. Pada hari Jumaat, pelajar lelaki, pastikan kamu memakai baju Melayu yang lengkap. Butang, songkok, sampit, kasut hitam, stokin hitam. Dan ada lencana. Okey, dan pelajar perempuan pada hari Jumaat, kain dia. Kalau ikutkan kepada uniform rasmi Isnin dan Selasa dan hari Khamis, kain sarung dia warna hitam. Tapi hari Jumaat, dia ada kain sarung dia hari Jumaat ni yang khas biru dan kuning. Baik, untuk pemakaian blazer. Okey. Blazer hitam yang rasmi sahaja dan segala jenis windbreaker, sweater, hoodies, perkara ni tidak dibenarkan sekali. Okey, tidak dibenarkan sekali dibawa ke sekolah. Okey. Untuk pengetahuan semua, ada sekolah ada berhawa dingin, ada aircon. So kita galakkan pakai blazer. Tidak dibenarkan pakai sweater, windbreaker dan segala yang tidak dibenarkan. Okey, baik. Sesi waktu persekolahan. Sesi PDPC. Hari Isnin hingga hari Khamis. Okey, Isnin, Selasa, Khamis. 8 pagi hingga 4:10 petang. 10 minit tu adalah cleaning time. Pada hari Jumaat, 8 pagi hingga 2 petang. Rehat. Waktu rehat Isnin hingga Jumaat, 10 pagi hingga 10:30 pagi. Okey. Makan tengah hari. Isnin hingga Khamis, 1 tengah hari hingga 1:30 tengah hari. Solat hari Isnin hingga Khamis, 1:30 tengah hari hingga 2 petang. Solat Jumaat, 1 tengah hari hingga 2 petang. Perhimpunan pagi Isnin pada 8 pagi hingga 8:30 pagi. Dan pada hari Rabu, kamu perlu balik pada jam 5.20. Ada aktiviti co-curriculum 4 petang hingga 5.20 petang. Baik. Okey. Untuk semua pelajar, makluman semua pelajar, setiap pelajar, okey, peranan ketua kelas dan setiap pelajar perlu menghafal doa standard. Apabila kita fahami, kita hayati apa yang ada di dalam isi tersirat yang ada dalam doa yang telah ditetapkan. Okey, kena hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sirara. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim walhamdulillahirabbil alamin. Yang mana peranan ketua kelas, dia akan bangun, bagi salam kepada guru dan dia akan terus doa sebelum mula kelas. Yang mana doa pembuka hati untuk menerima ilmu. Seterusnya kita includekan doa kepada mak ayah kita, ibu bapa, supaya kita dapat karamah, kemuliaan. Senang kita masuk. Okey, supaya ilmu tu senang, mudah. Okey, senang dapat. Okey, baik. Dan seterusnya kita ada doa penutup pada sesi subjek yang terakhir sebelum kamu balik. Okey. Selepas kamu bagi salam kepada guru, okey, kamu kena baca satu doa supaya apa yang kita belajar dapat dikukuhkan ilmu tersebut dan supaya kita ni dilindungi perjalanan ke rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Pada setiap pelajar dalam perhimpunan rasmi, kita ada ikrar pelajar sekolah menengah setiabudi. So apabila ikrar ni difahami, dihayati, kamu kena ikut apa yang ada dalam ikrar. Apa yang kamu telah ikrarkan, dan ia akan cukup tinggi nilainya, yang mana ia boleh membentuk adab seorang penuntut ilmu. Okey, tengok kepada ikrar tersebut.
bahawasanya kami pelajar sekolah menengah Setiabudi berikrar dan berjanji kami akan belajar bersungguh-sungguh demi masa depan keluarga, agama, nusa dan bangsa sesuai dengan matlamat visi dan misi sekolah. Kami akan sentiasa taat pada perintah Allah. Okey, nak dapat rahmat, perintah Allah, apa yang Allah tetapkan, hukum syarak yang telah ditetapkan. Kedua ibu bapa dan guru-guru yang mana ada berkat dan ada karamah. Kami akan menjaga tata susila kami sebagai pelajar dengan mengamalkan nilai adab. Adab sebagai penuntut ilmu. Kami akan membuktikan bahawa kami adalah warga negara yang berbakti kepada negara. Itu ada tanggungjawab sosial korporat ni. Okey. Kami percayakan boleh, kami akan berjaya dan kita akan work right. Baik. Okey. Bila masuk sekolah menengah ni, peringkat sekolah menengah, yang ini yang dilarang. Okey, perhatian kepada semua pelajar. Perkara-perkara ni tidak dibenarkan sama sekali di sekolah. Okey, yang ini. Kalau stres macam mana pun kamu jangan ambil perkara ni. Sebab kamu menuntut ilmu. Bila menuntut ilmu ni benda yang halal, benda yang wajib. Okey? So benda yang halal dia tak boleh campur dengan benda yang haram. Okey? Baik. Vape yang terkini. Okey? Yang ini tidak dibenarkan sama sekali. Ingat semua pelajar, ikut peraturan sekolah. Okey? Seterusnya, perkara yang tidak dibenarkan, barang yang tidak dibenarkan dibawa ke sekolah. Okey, kad, uno ke dan segalanya, sengkatan dengannya, minyak rambut, pomade dan segalanya. Okey? Gadget, segala bentuk gadget tidak benarkan. Handset, iPhone dan segala-galanya tidak benarkan. Laptop tidak dibenarkan. Kamera tidak dibenarkan langsung. Okey? Kepada pelajar perempuan. Okey? Barang kosmetik, perhiasan, inai tidak dibenarkan sama sekali. Rantai, barang kemas, cincin tidak dibenarkan sama sekali. Kamu sekolah, minyak wangi, perfume tidak dibenarkan sama sekali bawa ke sekolah. Dan apabila buat spot check jumpa, tidak akan diulangkan kembali. Baik, seterusnya kita pergi kepada pemakaian, penampilan. So pemakaian, penampilan macam cikgu cakap tadi, okey, ia amat penting. Okey. First impression, kasut kena hitam. Tidak ada design-design. Tali pinggang yang standard. Okay, stokin hitam. Okay, kasut hitam tak ada stripe. Semua hitam komplit. Baik. Seterusnya, isu rambut. Pelajar lelaki. Tadi pelajar perempuan. Kosmetik, perhiasan. Pelajar lelaki. Tidak dibenarkan. Ikut potongan standard sekolah. Pompadour, slicker, K-pop punya style. Okay, rambut panjang. Okay. Bagaimana kita adab sebagai seorang penuntut ilmu tapi kita tidak menjaga penampilan dan pemakaian kita sebagai seorang pelajar. Okey? Baik. Okey. Yang ini media sosial. Okey, Facebook, IG, Twitter, Snapchat dan segala bentuk permainan game sekarang ni, kan? PUBG, Mobile Legends, Fortnite dan segalanya. Okey? Apabila tidak dibendung, tidak dikawal dengan yang baik, dia akan mengganggu prestasi akademik dan prestasi sasiah seorang pelajar. Okey, apa yang kita ucapkan, apa yang kita letakkan, apa yang kita captionkan, apa yang kita luahkan, apa yang kita orang kata kita letak di dalam media sosial. Okey, once kita dah letak, satu dunia dah tahu. Okey, so letak etika sosial. Okey, dalam akhlak tadi, dalam kempen adab tadi, amanah, disiplin, akhlak, bijak dan budi. Akhlak tu ada etika sosial. Bagaimana kita menjaga etika sosial kita? Baik. Peringkat sekolah menengah. Okey, yang pertama ada bila ada bibit-bibit cinta. Yang inilah coupling. Kerjasama dari semua pihak. Ibu bapa, okey, pihak sekolah sama-sama. Coupling tidak dibenarkan sama sekali. Okey, kita kena pencegahan perlu ada. Okey, seterusnya bullying.
Pulih secara fizikal, pulih secara cyber, kita mengutuk orang lain, mengeji orang lain, menghina orang lain. Kita tengok orang tu badan besar, kita sebut gemuk. Tak boleh. Tidak dibenarkan sama sekali. Benda tu telah ditetapkan dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. So kita jaga diri kita. Okay? Media sosial. Vandalism. Okay? Vandalism tidak benar. Vandalism ni membuatkan satu kerugian, kerosakan yang mencemarkan nama sekolah. Bila vandalism, akibat dia cukup besar. Bila contoh pintu tandas, okay? Dia stres dia pergi tandas, dia pergi sepak pintu tandas. So kesan dia orang lain tak boleh nak guna. Lepas tu dia ada kerugian yang berlaku, kena ni orang lain tak boleh guna. So kita kena elakkan vandalism berlaku. Dadah, segala bentuk jenis dadah tidak dibenarkan. Okay? Dan budaya gangsterism. Bila gangsterism ni, dia hidup berkumpulan. Dia rasa dia besar. Dia rasa dia hebat. Okay? Dia nak pau sana, dia nak pau sini. Perkara ni dititik beratkan oleh unit disiplin sekolah menengah sebudi. Okay? Jika ada pelajar yang terlibat dengan masalah-masalah disiplin ini, tindakan tegas akan dikenakan. Okey, ingat semua sekali. Okey, baik. Seterusnya, prosedur kedatangan. Okey. So apabila kita bermula jam 8 pagi, pastikan datang awal. 15 minit awal, 7.45 dah ada di sekolah supaya kita boleh buat pengurusan, supaya kita tidak tergesa-gesa. Okey? Dan jika dia datang lewat, okey, dia akan dikira sebagai latecomers, yang mana dia akan diberi surat amaran daripada unit disiplin. Seterusnya, prosedur balik awal. Kadang-kadang kita ada emergency, ada kecemasan yang berlaku. Kita perlu, ibu bapa perlu datang ke pejabat sekolah, minta kebenaran daripada puan pengetua untuk kamu balik awal. Okey, dan ibu bapa perlu ambil pelajar tersebut di pejabat sekolah. Seterusnya, prosedur tidak hadir. Apabila pelajar tidak hadir, ibu bapa perlu maklumkan kepada kelas mentor, dan ia perlu nyatakan, perlu lampirkan surat rasmi. Kalau dia sakit, dia perlu ada MC. Bila dia nak pergi umrah, dia nak pergi bercuti, dia perlu ada surat rasmi kepada puan pengetua. Okey. Dan akhir sekali, prosedur kenderaan. Kenderaan tidak dibenarkan sama sekali bawa ke sekolah. Dia perlu memohon kebenaran daripada pengetua. Baik. Okey. Saya rasa setakat ini sahaja. Okey. So, apa sahaja maklumat ataupun masalah, apa sahaja info yang kamu semua ingin bertanya, okey, kamu boleh hubungi cikgu sendiri, Muhammad Zulfali Muhammad Razali, 0123606490, okey, daripada unit disiplin, okey, Cikgu Azmi Muhammad Deni dan Ustaz Asif Puniran Dakwah Irsyad dan unit, dan unit guidance dan counselling Cikgu Puan Nur Afifah Marni. Okey. Okey, cikgu harap ianya satu taklimat dan penerangan yang bermanfaat kepada semua. Okey, bersedia untuk bersekolah. Okey, selamat datang ke peringkat sekolah menengah Setiabudi. Welcome to sekolah menengah Setiabudi. Sense 8 in hand, fikir hebat, doa hebat, yakin hebat, pasti hebat. Setiabudi nombor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Zulfadli atas ucapan dan taklimat itu tadi. Majlis diteruskan dengan ucapan dan taklimat oleh Encik Supaidin bin Paiman, Guru Penolong Kanan Akademik Sekolah Menengah Setiabudi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Pengetua Sekolah Menengah Setiabudi, Puan Faizah Jumari. Yang dihormati
penolong-penolong kanan Ustaz Zulfadli Razali, Cikgu Zaid Ibrahim, ketua-ketua jabatan, guru-guru sekolah menengah setiabudi dan yang paling dialu-alukan anak-anak sekolah menengah setiabudi sesi 2021. Saya, Cikgu Supaidin Paiman, merupakan penolong kanan akademik di Sekolah Menengah Setiabudi, akan memberikan taklimat ringkas mengenai jabatan akademik di Setiabudi. Jabatan akademik merupakan mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru Sekolah Menengah Setiabudi bagi sesi tahun 2021. Diharapkan semua pelajar gembira dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran bagi tahun 2021 dan menanam azam yang sangat tinggi untuk melakar kejayaan demi kejayaan khususnya di bidang akademik pada tahun ini. Walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang menidakkan kita semua untuk hadir ke sekolah buat masa ini, pihak sekolah percaya semua pelajar tidak patah semangat dan pastinya akan terus memberikan komitmen yang terbaik dalam meneruskan sesi persekolahan. Sebelum semua anak-anak pelajar memulakan sesi pembelajaran, pihak sekolah berbesar hati untuk memberi serba sedikit pengenalan terhadap jabatan akademik di Setiabudi. Taklimat jabatan akademik akan meliputi perkara-perkara yang berikut. Yang pertamanya, pengenalan jabatan akademik termasuk memperkenalkan guru-guru di Setiabudi, subjek yang ditawarkan di Setiabudi, dan perancangan strategik jabatan akademik yang meliputi program gemilang SPM dan cemerlang PT3 dan juga program Al-Furqan. Jabatan akademik pastinya diteraju oleh pengetua sekolah. Pertama sekali, individu yang merupakan tonggak utama sekolah tak lain dan tak bukan adalah pengetua sekolah menengah Setiabudi iaitu Puan Faizah Jumari, yang mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan sekolah sentiasa terurus dan beroperasi dengan jaya. Malahan, pengetua sekolah juga memainkan peranan yang sangat besar sebagai pengurus di sekolah, bertanggungjawab secara keseluruhan mengenai urusan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, kurikulum dan co-kurikulum sekolah, pengurusan personal, pengurusan fizikal dan keselamatan sekolah, kebersihan dan keceriaan sekolah dan tidak ketinggalan juga pengurusan perhubungan awam. Seterusnya, diikuti oleh penolong kanan akademik iaitu saya sendiri, Supaidin Paiman, yang akan bertanggungjawab membantu pengetua dalam hal-hal yang meliputi kurikulum dan pentadbiran serta perhubungan, penyeliaan dan penilaian proses pengajaran dan juga hal-hal perancangan serta pengurusan sekolah. Saya juga adalah guru yang mengajar subjek reka bentuk dan teknologi di Setiabudi. Jabatan akademik di Setiabudi terdiri daripada 5 unit. Ia melibatkan yang pertama, unit kurikulum, yang kedua, unit program Al-Furqan, yang ketiga, unit peperiksaan menengah rendah, yang keempat, unit peperiksaan menengah atas dan yang kelimanya adalah unit peperiksaan dalaman. Setiap unit yang tersebut mempunyai ketuanya yang dikenali sebagai ketua jabatan dan berfungsi serta bertanggungjawab dalam memastikan perancangan strategik sekolah dapat dicapai seperti mana yang dirancang. So, siapakah individu yang dimaksudkan yang bertanggungjawab menerajui setiap unit berkenaan? Mari kita lihat dan berkenalan dengan mereka. Pertama sekali adalah Ketua Jabatan Kurikulum iaitu Puan Nur Hidayah Abu Bakar. Beliau bertanggungjawab dalam perkara yang berkaitan penyelarasan kurikulum, merancang dan menyediakan jadual guru, memantau sukatan pelajaran, merancang semua pengajaran guru termasuk hal-hal peperiksaan iaitu salinan kertas soalan dan keputusan peperiksaan. Selain menjadi ketua jabatan, Puan Hidayah juga merupakan guru subjek Mathematics. Seterusnya, kita berkenalan pula dengan Puan Marhazianah Muhammad Ali yang merupakan Ketua Jabatan Al-Furqan. Sebagai Ketua Jabatan Program Al-Furqan, Puan Marhazianah akan membantu pengetua dan bertanggungjawab dalam perancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan pemantauan program.
Ianya meliputi bidang akademik dan aktiviti serta program tahfiz di sekolah. Termasuklah juga semua perancangan aktiviti-aktiviti dan jadual program. Puan Marziana juga merupakan guru subjek pendidikan Islam dan pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagaimana yang sudah kita maklum, 3 unit berikut adalah unit peperiksaan, iaitu peperiksaan menengah atas, menengah rendah dan dalaman. Di antara tugas-tugas ketua-ketua unit peperiksaan dalaman adalah sebagai beliau yang bertanggungjawab untuk menyediakan jadual peperiksaan, menganalisa keputusan peperiksaan, mengurus tadbir hal-hal yang berkaitan borang markah, borang kemajuan pelajar serta memastikan segala keperluan peperiksaan disediakan daripada peringkat sebelum, semasa dan selepas peperiksaan. Ketua Jabatan Unit Peperiksaan Menengah Atas bagi Sekolah Menengah Siti Budi adalah Puan Sharifah Noriza binti Abdul Kadir. Puan Sharifah juga merupakan setiausaha peperiksaan dan bertanggungjawab dalam pengurusan calon-calon SPM Sekolah Menengah Siti Budi dan beliau juga adalah guru bagi subjek Bahasa Melayu. Seterusnya, Ketua Jabatan Peperiksaan Menengah Rendah. Beliau adalah Puan Dewi Maulida Azwir yang juga setiausaha peperiksaan PT3 di Setiabudi. Tugasnya seperti tugas-tugas Ketua Jabatan Peperiksaan Menengah Atas. Cumanya perbezaan tugas yang paling jelas adalah tugas Ketua Jabatan Peperiksaan Menengah Rendah akan bertanggungjawab dalam penyelarasan dan pengurusan calon-calon PT3 bagi Sekolah Menengah Setiabudi. Cikgu Dewi Maulida juga merupakan guru subjek ekonomi dan perniagaan. Tidak lupa juga jabatan yang melibatkan unit peperiksaan dalaman yang merupakan unit ketiga dalam bahagian peperiksaan. Untuk yang demikian, saya perkenalkan juga Ketua Jabatan Peperiksaan Dalaman iaitu Puan Roziana Abdul Manan. Pendek kata, tugas Puan Roziana adalah semua urusan berkaitan peperiksaan dalaman, contohnya ujian 1, gerak gempur, peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun. Dan Cikgu Roziana juga merupakan guru subjek bahasa, pendidikan seni visual, maafkan saya, dan sejarah. Alhamdulillah, kita telah berkenalan dengan semua individu-individu penting dalam unit-unit di dalam jabatan akademik. Mari kita berkongsi maklumat mengenai mata pelajaran yang ditawarkan di Setiabudi Menengah. Mata pelajaran di sekolah menengah dibahagikan kepada 2 iaitu menengah rendah dan menengah atas. Kita lihat dulu mata pelajaran bagi menengah rendah. Di Setiabudi, kita bahagikan kepada 2. Pertamanya, kurikulum perdana dan yang mana kurikulum ini adalah sama dengan mana-mana kurikulum di sekolah di Malaysia. Dan yang kedua adalah di bawah program Al-Furqan. Dapat kita lihat di slide, mata pelajaran yang diwarnakan kuning adalah perbezaan di antara kurikulum perdana dengan kurikulum program Al-Furqan di Setiabudi. Seterusnya, mata pelajaran menengah atas. Dapat kita lihat ia terkategori kepada 3 iaitu mata pelajaran teras, mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. Mata pelajaran teras dan wajib adalah seragam. Semua pelajar sekolah menengah atas mengikuti mata pelajaran berkenaan, manakala mata pelajaran elektif adalah mengikut pilihan pelajar berdasarkan kepada pakej aliran di sekolah menengah atas. Biasanya, pelajar yang meneruskan pelajaran ketingkatan 4 di Setiabudi diberi pilihan tawaran berdasarkan kemampuan mereka. Keputusan PT3 akan dirujuk sebagai kayu ukur pakej aliran yang sesuai dengan mereka. Di Setiabudi, kami cuba menawarkan pakej aliran yang bersesuaian dengan kemudahan dan kemahiran guru yang sedia ada di sekolah. Dan pakej aliran yang ditawarkan adalah, pertama adalah sains tulen, iaitu pelajar yang mengambil subjek sains, biologi, kimia dan fizik. Keduanya, pakej aliran sains tulen dan pengajian Islam, iaitu pelajar-pelajar sains yang mengambil bahasa Arab, pendidikan syariah, Islamiah dan pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga,
sains tulen dengan elektif sastra, iktisas dan kemanusiaan iaitu sains akaun. Yang keempat, sains tulen dan sains gunaan dan teknologi iaitu pelajar-pelajar yang mengambil sains dalam subjek elektif sama ada computer science ataupun sains sukan. Kelima dan keenam adalah sastra dan kemanusiaan iaitu pelajar yang mengambil subjek elektif asas perakaunan atau perniagaan. Dalam usaha untuk menghasilkan kecemerlangan, Jabatan Akademik telah menetapkan dua sasaran utama kecemerlangan. Sasaran ini dijadikan sebagai satu batu aras dan ianya termaktub dalam rancangan strategik Jabatan Akademik Sekolah Menengah Setiabudi. Apakah dua sasaran utama tersebut? Mari kita sama-sama lihat supaya selepas menjadi warga negara Setiabudi, kamu tahu apa yang menjadi sasaran kami. Okey, yang pertama, untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik iaitu peperiksaan dalaman ataupun peperiksaan luaran, dan yang kedua adalah memastikan kecemerlangan akademik selaras dengan konsep adab. Di Setiabudi, kami menerapkan adab yang meliputi sahsia pelajar supaya selari dengan akademik bersesuaian dengan kata-kata hikmah, tidak ada teman seperti akhlak yang baik dan tidak harta warisan seperti adab. Bagaimana kecemerlangan diukur? Kecemerlangan diukur dengan keputusan markah atau grade ujian dan peperiksaan yang diperolehi dan sahsiah yang baik. Melalui sahsiah dan adab yang dijaga akan terselah kesungguhan dan usaha dalam menuntut ilmu kerana kedua-duanya tidak dapat dipisahkan seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Macam yang sudah dimaklumkan tadi, kecemerlangan akademik akan diukur melalui grade dan markah peperiksaan. Sebagai panduan pelajar-pelajar, saya kongsikan markah dan grade bagi peringkat menengah rendah dan menengah atas. Berikut adalah paras markah paling rendah untuk memperoleh grade A iaitu 85% dan manakala markah gagak adalah 39 dan ke bawah. Manakala grade dan pemarkahan menengah atas pula adalah daripada yang tertinggi A+ dan yang paling rendah adalah G iaitu gagal. Kamu boleh lihat range markah setiap grade di jadual yang dipaparkan. A tolak hingga A campur adalah dikira sebagai cemerlang. Cikgu sudah mendedahkan markah atau grade cemerlang. Kita percaya pelajar-pelajar mampu untuk mendapatkan grade yang baik. Yang penting, usaha dan istiqamah dalam mengulang kaji dan memberikan fokus yang sepenuhnya semasa sesi pembelajaran. Di Setiabudi, kita ada program khusus untuk kecemerlangan akademik yang dikenali sebagai Projek GC. GC adalah singkatan daripada perkataan gemilang SPM dan cemerlang PT3. Moto Projek GC adalah Medium Aspirasi Kecemerlangan. Projek GC dikira dan direka bentuk khas dengan menggabungkan camp, program peningkatan kemahiran pelajar, program kerohanian, malahan juga majlis anugerah kecemerlangan dan graduasi. Di sini, cikgu kongsikan apakah pengisian projek GC. Kita lihat di slide. Projek GC sudah pasti menekankan kepada aktiviti dan program yang memfokuskan kepada kecemerlangan akademik. Sebab itulah, dalam projek GC, kita rancang dan laksanakan kelas-kelas tambahan seperti kelas tambahan hari Sabtu, kelas aspirasi yang merupakan dilakukan setiap petang Isnin, Selasa dan Khamis selepas waktu persekolahan sehingga 5.30 petang. Kelas sinergi pula dijalankan pada cuti persekolahan, manakala permata dan bintang dilaksanakan dengan memberi fokus kepada pelajar-pelajar yang berkeperluan. Kalau kita lihat paparan slide, memang banyak aktiviti yang diatur dan dirancang untuk memastikan setiap individu pelajar dapat digelar potensi mereka daripada aktiviti kelas tambahan sehinggalah kepada bengkel-bengkel teknik menjawab serta program-program ceramah motivasi secara berkala. Tidak ketinggalan juga program-program Al-Furqan.
banyak aktiviti yang disusun dan dirancang untuk memberi kesinambungan di antara akademik dan hafasan surah. Merujuk kepada slide yang dipaparkan, pastinya setiap kamu dapat melihat program dan aktiviti yang dianjurkan khusus untuk pelajar-pelajar Al-Furqan adalah pelajar-pelajar Al-Furqan yang mengikuti program ini. Pelajar-pelajar Al-Furqan terlibat kepada semua aktiviti yang dinyatakan seperti kelas tahfiz waktu pagi, kelas taranum, tadabbur Al-Quran, kelas murajaah dan macam-macam lagi aktiviti. Pastikan pelajar-pelajar Al-Furqan tanamkan sikap yang positif untuk terlibat dalam semua aktiviti yang dirancang, dan yang penting, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Di mana ada usaha, pasti di situ ada kejayaan. Bab kata pepatah, kerja keras dan kejayaan yang diperolehi pasti ada ganjarannya. Betul tak? Okey, bagaimana kita meraihkan kejayaan dan kecemerlangan pelajar? Di Setiabudi, kita adakan majlis yang dipanggil sebagai Majlis Anugerah dan Graduasi dengan singkatannya MAG, M-A-G. Bukan saja kecemerlangan akademik diraih, malahan kecemerlangan dari segi aktiviti sukan dan koko serta kecemerlangan sahsiah pelajar diraihkan bersama-sama dalam majlis yang gilang gemilang. Selain akademik dan Al-Furqan, Jabatan Akademik juga bertanggungjawab terhadap pengendalian pusat sumber sekolah. Pusat sumber juga diaktifkan dengan pelbagai aktiviti dan program. Aktiviti pusat sumber adalah aktiviti pusat sumber sudah tentu menumpukan kempen-kempen pembacaan dan aktiviti pemantapan akademik dengan pembacaan. 3 aktiviti besar pusat sumber di Setiabudi adalah Tahbibul Qiraah, iaitu kempen membaca, program nilam dan pembudayaan akademik. Di antara objektif aktiviti yang sudah dirancang oleh pusat sumber adalah menanam minat membaca, mewujudkan sudut bacaan di dalam kelas, menjadikan persekitaran sekolah yang peka buku, dan yang paling penting, penganjuran aktiviti-aktiviti pertandingan seperti ring and read serta program nilam akan memberi ganjaran yang lumayan kepada pelajar yang membaca paling banyak buku. Begitu juga dengan bulan pembudayaan akademik yang dianjurkan dan dikendalikan sepenuhnya mengikut kreativiti panitia mata pelajaran. Aktiviti akan dibahagikan kepada 4 kumpulan besar, iaitu bulan bahasa, bulan matematik dan sains, bulan pendidikan Islam dan bulan sains sosial. Sebelum cikgu mengakhiri taklimat jabatan ini, adalah elok sekiranya setiap pelajar kenal guru-guru di Setiabudi yang merupakan tiang seri kepada Setiabudi. Apa yang dimaksudkan sebagai tiang seri itu adalah tanpanya kita tidak dapat beroperasi dengan baik. Tanpanya, segala perancangan atau aktiviti sekolah tidak dapat dilaksanakan. Jadi, yang dimaksudkan sebagai tiang seri adalah semua guru-guru sekolah menengah Setiabudi. Di sini, izinkan cikgu untuk memperkenalkan guru-guru sekolah menengah Setiabudi yang sangat komited. Diharapkan anak-anak pelajar dapat mengenali dan tidak rasa kekok apabila hendak memulakan pembelajaran walaupun secara online. Yang pertamanya, Encik Zulfadlillah Razali yang merupakan penolong kanan hal ehwal belajar dan juga guru pendidikan Islam dan pendidikan syariah Islamiah. Keduanya, Encik Muhammad Zaid Ibrahim yang merupakan penolong kanan co-curriculum dan juga guru bagi subjek matematik tambahan dan matematik. Seterusnya, Encik Asik Puniran merupakan guru subjek bahasa Arab. Seterusnya, Encik Aminuddin Muhammad merupakan guru asas komputer, asas sistem komputer dan juga reka bentuk dan teknologi. Diikuti dengan Encik Azbideni merupakan guru subjek sejarah. Kita teruskan dengan guru yang keseterusnya, iaitu
Teacher Hizir Ahmad merupakan guru bahasa Inggeris dan beliau adalah mentor bagi kelas 5 Al-Biruni. Seterusnya, Teacher Hazril Mat Isa merupakan guru subjek fizik. Seterusnya, Teacher Irzan Sumarli, guru subjek biologi dan merupakan mentor bagi kelas 1 Al-Ghazali. Teacher Muhammad Fauzi Aziz, guru sejarah dan merupakan mentor bagi kelas 3 Al-Biruni, diikuti dengan Teacher Syazwanuddin Mat Lazak. Beliau adalah guru mata pelajaran sejarah. Seterusnya, Teacher Shah Nizam Hajar, guru subjek matematik dan merupakan mentor bagi kelas 4 Al-Khawarizmi. Diikuti dengan guru yang seterusnya iaitu Teacher Muhammad Fuzaimi Abdul Syukur, merupakan guru subjek bahasa Inggeris dan sains sukan dan beliau adalah mentor kepada kelas 1 Al-Farabi. Seterusnya, Teacher Muhammad Yusri Yusof, merupakan guru subjek pendidikan Islam dan Teacher Tuan Azrin Azhar Tuan Zulkifli, merupakan guru subjek bahasa Arab dan pendidikan Islam dan juga mentor bagi kelas 2 Al-Furqan. Seterusnya, Teacher Muhammad Syafiq Muhammad, guru pendidikan Islam, merupakan mentor 2 Al-Ghazali. Teacher Zul Hisham Taha, merupakan guru subjek sains komputer dan matematik tambahan. Beliau juga adalah mentor bagi kelas 4 Al-Furqan. Seterusnya, Teacher Muhammad Fitri Abdul Qadir, guru subjek pendidikan Islam. Dan beliau adalah mentor bagi kelas 4 Al-Ghazali. Diikuti dengan guru-guru yang lain iaitu Teacher Roslina Muhammad, merupakan guru subjek kimia. Teacher Asmaniza Alias, merupakan guru subjek bahasa Melayu dan mentor 3 Al-Ghazali. Teacher Nurul Hidayah Abdul Qudus, merupakan guru sains dan mentor kelas 5 Al-Ghazali. Teacher Nur Faizah Zakaria, guru subjek bahasa Inggeris dan mentor 2 Al-Khawarizmi. Teacher Nur Hanisah Khairul Zaman, guru subjek pendidikan Islam dan mentor 5 Al-Farabi. Diikuti dengan Teacher Wan Azilawati Wan Awang, merupakan guru subjek bahasa Melayu. Yang seterusnya, Teacher Hayati Yusof, merupakan guru subjek pendidikan Islam dan beliau adalah mentor bagi kelas 1 Al-Furqan. Diikuti dengan Teacher Nur Izzati Suratsa, guru sains, mentor 3 Al-Furqan. Teacher Noraliza Muhammad Said, guru subjek matematik dan merupakan mentor kelas 4 Al-Farabi. Seterusnya, Teacher Siti Zahidah Habka, guru subjek matematik dan mentor 3 Al-Farabi. Teacher Suhaila Hasan, guru subjek geografi dan mentor 1 Al-Khawarizmi. Teacher Nahzatul Syirah Muhammad Razi, merupakan guru subjek prinsip perakaunan. Teacher Najwa Ramlan, guru subjek sains dan kimia dan merupakan mentor bagi kelas 4 Al-Biruni. Teacher Nur Afifah Marni, guru subjek tasawur Islamiah dan beliau adalah guru kaunseling di Sekolah Menengah Setiabudi. Seterusnya, Teacher Nur Fatihah Yunus. Beliau adalah guru bahasa Arab dan merupakan mentor bagi kelas 1 Ar-Razi. Diikuti guru yang keseterusnya, Teacher Nur Fahimah Ismail, merupakan guru bahasa Melayu dan mentor 2 Al-Farabi. Teacher Sarah Brahyu Lemzar, guru subjek perniagaan dan ekonomi dan merupakan mentor 5 Al-Khawarizmi. Teacher Nurul Badriah Hadi, guru subjek geografi dan mentor bagi 1 Al-Biruni. Seterusnya, Teacher Tengku Syarifna Alfrah, Tengku Zain, merupakan guru subjek bahasa Inggeris. Teacher Azila Ismail, guru subjek matematik dan merupakan mentor bagi kelas 2 Al-Biruni. Teacher Nur Syahidah Shida Ismail, merupakan guru subjek bahasa Inggeris dan mentor 5 Al-Furqan. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada penghujung taklimat. Sebelum cikgu akhiri taklimat ini, sama-samalah kita renungkan kata-kata mutiara daripada Imam Al-Ghazali. Pantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, guna mencari rahsia besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia. Tetapi
pasanglah pelita dalam hati sanubari, iaitu pelita kehidupan jiwa. Dan ingatlah laungan keramat ini, setia budi, go, 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 setia budi, fight, 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 setia budi, win, 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 fikir hebat, doa hebat, yakin hebat, pasti hebat, setia budi, number 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Supaidin bin Paiman atas ucapan dan taklimat itu tadi. Dengan berakhirnya penyampaian taklimat itu tadi, maka berakhirlah taklimat bagi sesi pagi ini. Untuk sebarang pertanyaan, sila ikuti Google Meet yang disediakan untuk bertanyakan sebarang soalan. Majlis akan diteruskan dengan taklimat daripada bahagian co-curriculum pada sesi petang. Pendaftaran untuk unit co-curriculum juga akan diadakan pada petang ini. Jadi diharap pelajar-pelajar dapat mengikuti program ini sehingga petang nanti. Terima kasih juga diucapkan kepada pelajar yang hadir untuk memeriahkan lagi majlis kita pada pagi ini. Kita bertemu lagi petang ini pada pukul 2 petang. Saya tutup dahulu majlis pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As dan selawat tafrijiyah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي